Assalamualaikum and good morning. Jadi pagi ini saya akan buat perkongsian sedikit berkenaan dengan revision bagi chapter Chemical Equilibrium. Okay, so boleh tengok video saya. Okay, seterusnya untuk kita tengok pada soalan ya. Soalan berkaitan dengan Chemical Equilibrium. So macam saya mention, soalan boleh tanyakan characteristic of dynamic equilibrium. So that's why pentingnya untuk tahu apa dia dynamic equilibrium. And kalau tengok ada 2 marks. So kita tak naklah waste 2 markah ni bila kita tak hafal karakteristik tu. So your answer can be concentration, reactant and product constant. Dan satu lagi is in closed system. Okay, maybe boleh jawab concentration of product and reactant become constant. Bila hafal, tak perlu hafal the whole sentence pun, nak hafal keyword-keyword dia supaya boleh bina ayat sendiri pun tak apa. So yang kedua maybe boleh tahu must be in closed system, sebab keyword kita closed system. Kalau ada closed system then should be okay. Okay, seterusnya macam saya mention, juga boleh tanyakan a graph dan discuss the graph. Okay, so kalau tengok education mark ni banyak, so jangan miss untuk soalan-soalan macam ni. Dan barulah kita pergi pada soalan yang melibatkan expression KP dan KC. Apa yang dia boleh tanyakan? Yang ni soalan basic tadi. Saya nak pergi pada soalan nombor 5. Okay, kalau tengok education mark dia 2. Soalan macam ni adalah soalan yang di mana diberi KC untuk tindak balas ini. Nilai KC dia adalah ini. Okay, so you have to find out KC for a new one, untuk tindak balas yang ini. So kalau notice apa dia perbezaan ataupun similarities antara dua ni. Okay, dia ada NOBR, ada NOBR. Cumanya bezanya sekarang NOBR duduk sebelah kanan, sementara NO dengan BR tu duduk sebelah kiri. Dan satu lagi, asalnya dia ada 2, now dia dah tak ada. So kita boleh tahu daripada sini nak ke sini dia reverse dan dibahagi 2. So tuliskan dulu apa KC baru. Ini KC lama. KC yang lama adalah NO to the power of 2 times dengan BR over dengan NOBR squared. Ini yang lama. Yang baru KC prime NOBR dekat atas with no power. Dah tak ada power Kalau yang ni ada power 2, so yang ni dah tak ada. Over concentration of NO sahaja dan PR to the power of half. Okay, so apa yang kita nampak adalah nak dapatkan KC prime is actually 1 per, sebab reverse tadi. So kalau reverse kena 1 per something, 1 per KC, dan juga pada masa yang sama dibahagi 2, so maksudnya to the power of half. Dan kalau kita buat apa yang kita buat kat sini kepada KC ni, kita akan dapati bila kita reverse, NOBR2 akan duduk atas, NO squared dengan BR akan duduk di bawah. Dan bila kita kuasa setengahkan, kita akan dapat exactly yang ini. Okay, so what you have to do, just masukkan nilai 1 per 1.0 kali 10 kuasa negatif 3 dan awak kuasa setengahkan. Then you're going to get the answer. Okay, so 2 markah kat sini. Jangan miss soalan macam ni. Dan seterusnya of course soalan-soalan yang melibatkan pengiraan KC ataupun KP. Kalau kata kita tengok soalan nombor 7 ni, at equilibrium. So keyword dia dah pada equilibrium. Maksudnya 1.0 mol ferrum oxide, 0.1 mol hidrogen
dia dah pada equilibrium. Jadi tak perlu buat ice table, terus masukkan nilai je dalam expression KC ataupun KP yang ditanya. So soalan diberi KC dia dah bagi, dia cuma tanyakan equilibrium concentration untuk H2O. Maksudnya dalam banyak-banyak ni H2O dia tak bagi. Okay, so first of all, bila tengok soalan macam ni, kalau tengok ada solid kat sini. So pangkas siap-siap. Next, what you have to do, mesti tulis expression dulu. Saya kata selalu start dengan expression, general expression. So dalam case ni KC, so KC kita akan guna square bracket lah nanti. Expression dia produk dekat atas to the power of 3 sebab dia ada 3 divided by concentration of Fe2O3 times dengan concentration of hydrogen to the power of 3. Dan kalau awak notice, untuk soalan ni diberi maklumat untuk yang ni dibagi ferrum oxide pun dibagi number of mole, yang ni dibagi number of mole, dia cuma tanyakan yang ini. So you know lah what you have to do. Okay, sebelum kita masukkan nilai, ingat balik square bracket ni maksudnya concentration. Awak diberi number of mole. So dapatkan dulu concentration untuk Fe2O3 contoh dia. Concentration mesti number of mole per volume. Volume mesti dalam unit liter. Dalam case ni 1.0 bahagi dengan, dia dah bagi siap-siap 2 liter. So awak akan dapat 0.5 ya. Molar. Baru masukkan nanti dalam expression ni. Begitu juga dengan hydrogen. Dapatkan dulu dia punya molarity berapa. Masukkan dekat sini. KC. Ambil nilai yang dibagi dalam soalan 0.0064. Tulis semua yang dibagi. Dan later you going to find out what is concentration of H2O. So bila soalan minta concentration, as I mentioned, bila soalan ask for the concentration, dia nak concentration, final answer awak mesti bagi concentration H2O dalam unit molarity. Jangan tak letak unit. Sebab soalan ni bukan minta KC tapi dia minta concentration. So concentration mesti ada unit. Okay. So selesaikan untuk soalan yang macam ni. Okay. Untuk soalan yang macam ni pula, ini adalah soalan KP. So jarang-jarang soalan ditanya KP, tapi boleh ditanya KP. Okey, untuk soalan ni, yang specialnya dia ada liquid. So, ada liquid, kita pangkas siap-siap. Soalan dia simple saja. Ask for the KP ataupun calculate KP for this reaction. So, first of all, you need to have the general expression KP untuk soalan ni, which is KP sama dengan pressure H2O. Produk sahaja. Sebab yang bawah dia tak ada. Bawah dia 1. Liquid tu constant. So, tinggal pressure H2O sahajalah. Cumanya dalam case ni, dia dah bagi pressure untuk water. Tapi dalam unit torr. So, what you have to do, convert kepada unit ATM dulu. Convert unit ATM, awak boleh refer lampiran di hadapan kertas soalan. Okay, so make sure refer kepada unit ATM dan masukkan nilai. Masuk nilai. Dan terus dapat KP sama dengan berapa. Okey. Kalaulah sekiranya awak diberi soalan yang mana, okey, so yang ni boleh screenshot kalau nak tu. Saya akan padam, saya akan bagi jenis soalan. Kalau kata H2O liquid pula yang sebelah kanan, okey. Contoh, awak diberi situation satu lagi, H2O gas di sebelah kiri ataupun sebagai reaktan, tapi H2O liquid berada di sebelah kanan. So macam mana expression KP? Okay, bila kata liquid, maksudnya concentration dia constant, iaitu 1. Okay, constant tu maksudnya 1. Jadi kita just letak atas ni 1, bawah dia pressure H2O. Okay, so tak payah pelik lah kalau dia beri expression yang awak akan dapati expression dia dapat macam ni. So it's common, boleh.
Okay, boleh berlaku. Alright, next. Kita pergi pada soalan yang melibatkan melibatkan ice table. Okay, soalan nombor 10 ni dia agak confused sebab allocation mark dia agak rendah. Sebenarnya ni soalan ice table, so kat sini mark dia boleh jadi 4-5 markah lah. So saya ingat dalam 5 markah boleh ada kat sini, maybe 5 hingga 6 markah sebab jalan kerja dia banyak. Sebab apa saya kata soalan ni melibatkan ice table? Kalau kita baca, if 3.0 moles of N2O4 is placed, dia baru letak. Okay, so dia baru letak. Maksudnya soalan ni memerlukan awak buat ice table. So soalan ni kena buat ice table. Dan soalan ni pula diberi KC. Jadi awak akan dapat selesaikan X apabila diberi KC. Jadi soalan ice table, make sure tulis ice table awak, nilai apa yang nak letak. Untuk mudah kita letak nilai concentration, initial concentration, changes pun concentration, equilibrium nanti pun concentration. Okay, memandangkan tindak balas simple je. Satu reaktan, satu produk, diberi number of mole. So nak memandangkan kita perlukan concentration di sini, so pastikan convert number of mole kepada concentration, jangan terus letak 3. Okay, pastikan awak letak concentration kat sini sama dengan berapa. Sini kosong. Ataupun pengiraan ni boleh buat kat lain. Kira dulu baru masuk dalam table. Okay, changes, hati-hati dengan 2 kat depan ni. So it will be minus 2x. Okay, x unknown kita tak tahu, that's why kita letak x. 2 ni sebab ada coefficient di sini 2. Minus sebab dia reacted. Okay, digunakan. So yang kat sini akan dapat plus sebab ini tak ada coefficient dia 1. So in the end, yang ni tak silap saya 0.15 ya. So it will be 1.5, sorry. 1.5 tolak x, tolak 2x. Yang ni x. Okay, next. Awak diberi KC. Tulis expression KC walaupun dia tak minta. Tulis dulu. Sebab you going to have mark for this. Awak boleh dapat markah untuk ni. And O2 to the power of 2. Okay, so pada equilibrium, memandangkan kita dah ada concentration, so jadi boleh terus masukkan nilai pada KC. So which is x per dengan 1.5 tolak 2x to the power of 2. Jadi solve for x. Solve for x untuk dapatkan. Bila awak dapat 2 nilai x, tulis dulu x1, x2 yang mana. So mana satu x yang awak guna. Lepas tu barulah jawab soalan dia. Ditanyakan apa? Calculate the equilibrium concentration for each gases. Banyak markah ni sebab ditanya untuk each gases. So dalam case ni kita ada, bila kita dah tahu nilai x, kita akan gantikan untuk tahu concentration NO2 akan ada 1 markah dan concentration N2O4 1 markah. So last kali mesti bagi benda ni sebab question ask for the concentration untuk semua benda pada equilibrium. Okay, jangan tinggalkan sampai dapat x sama berapa, tinggalkan macam tu je tak boleh. Okay, mesti bagi tahu final answer berapa sebab setiap ni ada 1 markah. The final answer ni will be 1 mark. So ice table biasanya 2 hingga 3 markah. Okay, yang ni mungkin 1 markah. Jadi allocation mark dia banyak kat sini. So nilai x nanti akan 1 markah. Okay. So ini antara jenis-jenis soalan. Awak tahu soalan tu daripada mana awak boleh tahu soalan tu ice table ataupun tak? Dia sebenarnya true exercise. True exercise.
bila awak nampak saya buat ni, okey, awak nampak macam senang. Tapi cuba awak cari-cari soalan dan through exercise awak rasa awak boleh predict tak soalan tu melibatkan I-stable ataupun tidak. Okey. Macam soalan ni, was placed, dia baru letak dah ni. When the system reach equilibrium. Baru reach equilibrium. Bila reach equilibrium, barulah dia ada nilai pada partial pressure pada equilibrium. Begini ni. Calculate the KP and the initial pressure. Sah-sah soalan tanya initial pressure. So of course initial pressure, of course soalan ni memerlukan I-stable. Cuma saya rasa soalan ni allocation mark dia patutnya lebih banyak. And by the way, soalan ni memerlukan awak untuk letak nilai pressure ya. And if you notice for this question, awak tak ada nilai initial. Macam soalan-soalan lain awak diberi initial. Untuk soalan ni awak tak diberi initial, tapi awak diberi maklumat pada equilibrium. Okay, jadi tak payah panik, benda ni konsep dia sama. Maybe awak boleh letak initial pressure pada equilibrium ni, awak gantikan nilai nilai Y. So kat sini Y lah. Okay, macam biasa juga. So this one is Y minus X. So this is X. Dan dinyatakan pressure SO2 nilai dia 0.632. Yang ni 0.632. Daripada mana saya tahu ni? Daripada maklumat ni ya. Dan juga SOCl2 adalah 0.166. Jadi tak ke awak terus tahu nilai X berapa? Nilai X berapa? Dan masukkan nilai kat sini, awak akan tahu lah Y sama dengan berapa. Jadi awak pun menjawab soalan di mana initial pressure adalah berapa ATM. Okay, sebab benda ni yang kita nak cari kan. Okay, so dia punya konsep, kena faham konsep I-stable. Jadi bila diberi berbagai bentuk soalan pun awak boleh selesaikan. Okay, by the way kita nak tengok satu soalan KMPP ni. Kita tengok soalan berkaitan dengan predict chemical equilibrium dia, apa jenis soalan dia. Kita tengok ya. Limited reactor. Okay, ni. Okay, so kalau tengok kat sini, soalan diberi persamaan tindak balas semua gas, maksudnya semuanya akan terlibat dalam expression nanti. So persamaan tindak balas diberi. Initially 4 mole of hydrogen iodide was placed in 5 liter. Awak diberi initial number of mole. So definitely soalan dia nanti minta cari Kc. Of course awak akan buat I-stable. Okay, so ini adalah contoh soalan. Dan kalau tengok ada question mark dia banyak 11 markah. Jadi kita tak nak hilang lah markah yang banyak ni. Jadi definitely soalan ni memerlukan awak untuk buat I-stable. Sebab dia dah bagi nilai pada equilibrium. So daripada sini awak boleh tahu nilai X ni sebenarnya. Okay, daripada sini awak boleh tentukan X sama dengan berapa nanti. Yang penting buat I-stable. I-stable macam saya mention, tulis initial apa awak nak letak. Kalau kata initial concentration, make sure bahagi dulu number of mole dengan volume. Jangan terus letak 4 mole ni kat sini. Okay, so bahagi dulu dengan dia punya volume. Okay, so yang ni boleh tengok penyelesaian dia nanti. Dan saya nak highlight satu lagi soalan, dia boleh tanya macam ni. Okay, macam yang kita buat latihan tadi. Bila dibagi persamaan asal yang colour kuning ni, tiba-tiba ditanya persamaan baru yang warna pink ni. So awak check similarity antara persamaan kuning dan persamaan yang baru. Okay, kalau awak notice, dia reverse dan tiba-tiba ada setengah kat depan.
Okay, so what you have to do untuk dapatkan KC yang baru. Kemungkinan kat sini ada dalam 2 markah. So make sure boleh buat kalau soalan ini diberi dalam exam. Okay, boleh tengok contoh-contoh previous video saya ada bincang pasal ini. Okay, this is the question yang KMPP punya. Jadi kalau kata awak nak tahu soalan dan solution, boleh ke Telegram saya, nanti saya akan share di link description YouTube. Okey, saya ingat itu saja untuk perbincangan soalan secara general lah berkaitan dengan chemical equilibrium. Alright, jadi yang dah tengok dua video yang saya share, kalau sekiranya anda perlukan soalan-soalan yang saya share, boleh ke Telegram saya yang saya bagi link di description video ini, di YouTube ini, dan saya akan kongsikan soalan di situ. Jadi itu saja. All the best for your PSPM. Okay.